Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berpuasa hari yang ke-17 Ramadan. So insyaAllah untuk hari ini, so kita harap so alhamdulillah lah kita dah menjalani 17 hari dan saya rasa ramai yang dah semakin selesa dengan amalan berpuasa. So of course 1-2 hari tu kita macam letih sikit tu biasalah, tapi untuk pengamal-pengamal IF di luar sana, so saya yakin anda akan melalui fasa berpuasa IF kali ini dengan lebih bersemangat dan ceria insyaAllah. Okey, dan untuk hari ini, so special kita bawakan untuk anda perkongsian daripada salah seorang pengamal tegar IF, dan beliau dah berjaya turunkan update till today ialah 59 kg. So banyak tu So nak turunkan 59 kg tu berapa guni dekat 6 guni beras yang 10 kilo. So that's a lot Okay, so saya rasa ini adalah satu inspirasi untuk anda di luar sana yang nak memulakan IF tapi tak tahu macam mana nak bermula. So why not kita akan dengar perkongsian beliau, dan untuk hari ini kita akan jemput peserta kita ataupun tetamu jemputan kita iaitu Tuan Zuhairi bin Abdul Karim dari Beranang, Selangor. So kita akan add dia. Okey, sekejap Alright. Okay, so kita akan jemput tetamu jemputan kita hari ini. So Tuan Zuhairi, so apa khabar Tuan Zuhairi kat sana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat petang semua. Sihat. Selamat petang, selamat datang dan terima Boleh dengar kasih kerana sudi untuk bersama dengan siap. kami. Okay, so dengan Tuan clear Tak apa, untuk perkongsian. itulah kan. Okey. So Alhamdulillah. So saya rasa bila saya share tadi, so ramai macam wow 59 kg. It's not easy sebab ramai orang macam buat IF sekejap je lepas tu macam tak boleh lah, tak jadi kan. Tapi Tuan boleh istiqamah sampai 59 kg, saya rasa macam satu something yang really inspiring lah Okay, so maybe boleh Tuan perkenalkan diri sedikit, bagaimana bermula dan sebagainya. So hari ni kita santai lebih pada bercerita lah. Bercerita. Okay. Nama saya Zuhairi Abdul Karim, berusia 40 tahun. Tahun ni 40 tahun. Saya mula mengenali IF ni apabila saya mencari-cari satu cara atau kaedah bagaimana nak mengecilkan dan menurunkan berat badan. Sebab masa dan ketika itu, masa saya terfikir nak turunkan berat badan tu, berat badan saya masa tu 153 kilo. Dan masa tu saya sakit. Okay, sakit apa tu? Boleh Tuan share Saya sikit? masa tu, saya terkena jangkitan kuman. Mana kaki saya bernanah. Dan berlubang dan terpaksa dioperate lah. Dan masa tu juga saya tahu yang saya ada tahap gula yang amat tinggi sekali. Itu Masa first time lah? Baru first time? Baru first time saya tahu yang saya ada kencing manis yang tinggi. Sebab sebelum tu saya ambil, sebelum tu saya bab kesihatan ni saya ambil sambil lewa je. Saya buat tak tahu je. Ada, sebelum tu tahu ada kencing manis, tapi alah biasa. Dalam tanggapan saya biasa lah tu, dah tua, adalah kencing manis apa semua kan. Tapi bila dah jadi begitu, bila kaki dah berlubang macam tu, tahu yang gula tu tinggi macam mana, dan risiko-risiko apa yang terjadi kalau gula tinggi tu. Buat saya fikir, saya duduk dekat ward tu, saya fikir, apa nak jadi pada diri saya. Dekat situlah, kat situ saya cari. Pun bukan terus saya jumpa IF ni. Makan masa yang panjang juga. Sebelum tu saya cuba macam-macam kaedah. Selepas keluar hospital tu, selepas operation tu, saya cuba buat diet suku-suku separuh, eat clean. Ada perkembangan, tapi dia sampai satu tahap dia akan seolah terhenti.
Okey. Dan lepas tu timbul rasa jemu dan rasa stres. Rasa stres. Masa tu turun berapa Ah. banyak masa first buat yang diet suku Dalam paling tinggi 10 kilo. 10 kg 10 kg. Lepas tu dia stop. Lepas tu pula masa tu di tempat saya betul-betul masa tu ada PRK Semenyih. Di hari raya kecil Okey. Semenyih. Uh, Lepas tu makan banyak, saya makan balik. oh. Makan Okey. seronok, makan percuma. Lepas tu naik, berat badan saya naik balik 153. Okey, so banyak tu. Dalam tempoh dia naik balik. Daripada situ masa itu dah saya saya naik ke satu bangunan. Naik satu bangunan terpaksa pakai tangga, saya sampai tingkat 3 saya dah mengah. Rasa macam nak putus nyawa. Okey, masa mengundi tu ke apa? Masa selepas pilihan raya lah. Oh, selepas pilihan raya lah. Okey. Saya dah rasa mengah naik tangga. Rasa macam nak putus nyawa. Lepas tu saya terfikir balik. Lepas tu saya fikir balik. Saya renung balik kan. Lepas tu fikir pernah masuk ward apa semua macam tu kan. Saya ingat balik. Satu malam tu saya tak tidur, saya fikir tu je. Sampai satu saya fikir, ini saya boleh bangun lagi, boleh jalan lagi. Betul. Boleh buat benda sendirian. Apa akan jadi kalau saya sakit? Apa akan jadi kalau saya sakit dan saya tak boleh bergerak? Macam mana? Siapa yang nak uruskan saya? Ketika tu saya fikir. Saya fikir, ini saya boleh bangun lagi, boleh jalan. Hello Tuan Eri. Ya. Dengar tak? Dah berkeluarga? Tuan dah berkeluarga? Belum. Itu belum yang saya fikir tu. Saya fikir. Nak harap mak ke adik-beradik memang tak ada lah. Lepas tu saya fikir, andai katalah dalam masa terdekat tu saya meninggal, saya mati. Okey, betul. Siapa nak uruskan jenazah saya yang besar? Betul. So itu turning point lah. Turning point macam kenapa betul-betul turning point. Itu yang betul-betul saya buat. Lepas tu saya cuba cari. Sebab ada cerita juga saya macam mana saya mencari IF ni di hospital. Masa di hospital tu saya saya warded hari Sabtu pagi. Doktor promise nak operate malam tu juga. Doktor nak korek malam tu juga. Tapi dia tangguh sampai hari Isnin pagi. Okey. Dalam masa tempoh tu memang dia suruh saya berpuasa je lah. Sebab dia cakap tengah malam ni kita operate. Puasa lah 12 jam. Bila dah berpuasa tu, bila sampai tengah malam tu, dia kata ada kes emergency lain. Awak punya kes tunda 4 pagi. Awak sambung puasa je. Puasa sampai pukul 4 pagi. Betul. Bila pukul 4 pagi, Dewan Bedah tak panggil lagi. Lepas tu nurse datang kata sambung sampai 8 pagi puasa je, pukul 8 pagi operate. Begitulah berapa jam total? Dia kata total tu dia suruh saya buka puasa hari Isnin subuh tu aja. Dia suruh makan tapi dah tak lalu nak makan dah. Dah fikir kaki dah macam tu kan. Memang boleh dikatakan daripada hari Sabtu tu pagi tu kali akhir saya makan sampai hari Isnin tu saya tak makan apa, minum air je. Sabtu, Ahad, Isnin, almost 3 hari lah. Lepas tu hari Isnin 2 hari plus lah. Hari Isnin tu operate, saya rasa keluar. Okey, bila keluar saya terus pergi cuci kaki di klinik. Dengan timbang yang sama, saya cuba timbang balik. Masa tu berat badan saya turun. Okey, accidentally puasa lah tu. Tak sengaja. Accidentally puasa, okey. Tak tersengaja kan. Masa tu berat badan dekat 5 kilo dia turun. Oh, tak lama tu, dalam less than 1 week lah kan? Turun 5 kilo, yes. 5 kilo. Lepas tu, dekat situ saya terfikir kan. Agaknya kalau puasa macam tu kan, bagus juga turun banyak tu.
Saya cari, saya Google, Mm-mm. ah keyword dia saya apa ni, kurus dengan berpuasa. Okey. Ha. Tu saya jumpa IF, intermittent Oh, fasting. Saya jumpa maksudnya Tuan Eri cari tu di Google, bukannya dengar orang kata kurus dengan IF ke bukan apa bukan. ke? Bukan. Okey. Sebab daripada terinspirasi kisah yang Oh, puasa-puasa tadi okey, tu kan. okey. Alright, okey. Ya, saya cari, saya jumpalah IF ni. Saya jumpa IF, lepas tu saya Google IF pula. Mm-mm. Lepas tu saya jumpa link Dr. Malinda pasal dia YouTube tu. Oh, Lepas tu okey. dengan testimoni apa Lisa Sirani kan. Inspiring Dekat lah. situ di situlah titik tolak permulaannya. Oh, okay. So, Alhamdulillah. Ah. So, maksudnya lebih kurang dalam tak lama lah. Less than 1 year kan. Lebih kurang 8 bulan kan. Turun 50 kg. So, that's a lot. Okay, maybe, okay, sekejap ya. Kepada kawan-kawan di luar sana. So, bersama kita hari ini ialah Tuan Tak dengar. apa regime yang Tuan mulakan? Macam mana actually you started with IF setelah Google tu? Saya mula-mula IF ni saya buat 12 jam. 12 Protokol 12 ya, 12 jam. Saya Okay. mula ambil start malam lah. Saya dah cakap pukul 7 malam kali akhir makan sampai 7 pagi Okay. esok. Saya bermula dengan 12. Saya buat pun selama sebulan jugalah. Sebulan 12 12 lah. Okay, sebelum tu Tuan Eri, I mean macam mana your habit before that? Sampai berat boleh naik sampai 105 kg tu. So macam mana corak pemakanan tu sebenarnya? I mean yang Makan menyebabkan tu, boleh naik sampai makan apa saja. masa? Makan apa saja, tak kira masa, tak kira waktu makan. Okay. Nak tidur Alright, pun makan. okay. Tidur pun makan okay. Jadi perut berbunyi makan. Kalau Okay. tak lapar pun nampak sedap pun makan. Okay. Okay, Makan. maksudnya dengan gaya hidup macam tu, so 12 adalah satu permulaan yang agak berat juga. I mean kalau Berat. untuk orang yang macam kerap makan lah. Okay. Memang berat. Alright, Pula okay. kalau dah sampai pukul 10 makan, 10 malam, pukul 11 malam tu kan. Dia punya Okay. keseksaan dia di situ. Okay, maksudnya Tuan daripada 12 jam tu, it takes like sebulan lah untuk pergi kepada region seterusnya. Ya. Okay, Saya alright. buat sebulan. Bila dah rasa okey, saya baru pergi ke 14 jam, Okay, 16 so jam, naikkan sekejap, dulu lah. 18 jam. Okay. Tapi bila buat, Berapa lama? saya Berapa lama Tuan ambil masa? saya beralih setiap protokol tu lebih kurang saya ambil daripada 12 jam ke 14 jam sebulan, 16 bulan, 18 jam aja seminggu. Lepas tu saya buat 23 jam. 23 jam alright. So tapi 23 jam dengan Omat lah. Extended fasting yang lebih daripada tu ada tak? Macam like 36 hours, 48 hours. Paling lama saya buat 7 hari. Direct 7 hari? 7 hari. Oh, okay. So that's inspiring. Boleh tahan sebab tu masa tu saya nak mencabar diri tu. Sebab saya ada tengok satu video di YouTube, Mak Saleh. Dia di Indonesia, dia cuba intermittent fasting 7 hari. Okay, so masa Tuan buat tu macam mana pengalaman tu? Mula orang kata 3 hari pertama tu terasa seksa. Okay.
sakit kepala, lapar. Tapi bila dah masuk hari keempat tu, dia jadi lain. Ah, dia punya terasa diri macam ada super power. Okey, betul. Energi lebih. Nak tidur pun tak boleh tidur. 2 hari saya tak tidur malam. 2 hari First tak time tidur saya buat malam. tu, 2 hari saya tak tidur malam. Terkebel je mata. Tak boleh tidur. Okay. Memang Tapi ada rasa macam hypo tak? Sebab bila orang yang diabetik buat 7 days macam tu, ada rasa hypo ke, rasa macam nak pengsan ke? masa tu tak ada. Sebab Masa tak ada. masa tu saya monitor saya punya gula. Okay. Masa awal So, tu tak ada. tak on treatment lah. Ubat semua ambil tak masa tu? Saya pandai-pandai berhenti sendiri je. Oh, okay. Tapi kontrol juga. Sebab saya cakap saya dah kontrol makan. Saya air gula, saya memang bila start IF, air gula makanan manis, minuman manis semua saya stop. Stop terus. Okay. Memang saya stop terus. Okay. Memang saya tak ada ambil. Untuk yang 7 hari tadi tu, berapa kali Tuan Neri buat? Sepanjang 8 bulan Sepanjang 8 bulannya, saya rasa lebih 10 kali lah. Oh, that's a lot. Ada yang tanya soalan daripada teacher Zarina ni. So dia tanya IF 7 hari tu berapa kg turun dalam masa 7 days tu? Purata lah. Purata dalam 4 kilo. So direct 7 hari boleh turun 4 kilo? 4 kilo. First yang masa hari yang kali pertama saya buat tu, itu banyak. Itu boleh dikatakan dalam 1 hari hampir 1 kilo. Kalau dibahagikan lah. Alright, okay. Itu banyak. Ini dah macam yang kat hospital hari tu kan, yang tak makan langsung dia turun sampai 5 kg tu. Okay, so ada soalan lagi Tuan Neri. Dalam masa, start bila Tuan buat IF kan, start dengan 12-12, lepas tu naikkan regime. So dari segi corak pemakanan tu macam mana? So what are the food selain daripada gula tadi yang Tuan elakkan? Makan saya sebolehnya, saya tak nak ambil makanan berproses yang saya tolak habis. Saya boleh katakan apa yang saya makan tu, diet suku-suku separuh. Dalam suku-suku separuh tu saya masukkan iklim. Okay. Saya gabungkan semua sekali. Boleh spesifik macam nasi. Sebab ramai orang dia tak boleh macam nasi nak kena ada. So Tuan macam mana? Substitution gantian ke ataupun still makan nasi biasa? Nasi saya makan tapi saya makan guna beras rebus. Okay, parboil lah. So portion pun dikurangkan lah. Portion pun saya kurang. Ikut suku-suku separuh punya sukatan. Oh, okay. So macam mana daripada orang yang suka makan, tak berhenti makan, boleh jadi nak pergi ke clean tu boleh kenyang ke? So mesti ada soalan yang akan tanya macam tu. Ada. Dia kenyang tak kenyang, sebab saya fikir satu lah. Sebab fokus saya tadi tu kan, kalau saya mati tu macam mana tu kan, itu dah memang dah tanam lah dalam kepala dah. Lepas tu saya lagi satu fikir, dah lama hidup dah. Dalam hidup dah macam-macam makan dah puas makan dah. Cukup lah cukup lah. Kalau nampak pun memang hari-hari nampak kan, kalau family pun goreng pisang apa tiap-tiap petang kan. Tak nak ke? Makan lah. Mak pun kau tak nak makan ke? Makan lah. Sampai saya macam saya letak sumpahan dekat diri saya, kalau saya makan saya akan gemuk sampai tua. Menarik perkataan sumpahan tu. Saya macam sumpah diri saya kalau saya makan juga ni, saya takkan berubah, saya akan gemuk sampai tua. Tengok lah. Maksudnya goreng pisang semua dah memang tolak apa semualah, just makan semua fresh fruit, sayur macam tu. So maksudnya boleh lah kan kalau kita ni betul-betul nak berubah, betul tak? Boleh. Sebenarnya boleh. Mindset kita je sebenarnya. Mindset okay, betul. Mindset. Alright. Semua tu ada permainan minda. Okay. So pada kawan-kawan yang baru join, so anda bersama dengan saya Tuan Zuhairi yang telah berjaya menurunkan lebih daripada 59 kg berat badan dalam masa less than 1 year, sebab like 8-9 bulan macam tu. So feel free untuk kongsikan, please share this video jika anda rasa dia memberi manfaat untuk ramai orang di luar sana.
Okay, so ada soalan daripada Puan Salamatul Salwa. Macam mana dengan exercise? So, Tuan buat exercise tak dalam proses IF? Exercise. Agak-agak dengan berat bermula 153 nak buat exercise macam mana? Okay, so manalah brisk Nak walking nak nak ke? ja- nak jalan pun mengah. Memang Nak jalan saya mula-mula memang saya tak ada buat exercise. Okay, just fokus pada IF saja. Fokus pada IF saja. Okay. So lepas tu ada start bila yang Tuan mungkin like buat brisk walking ke jalan ke ataupun ada tak some point sampai setakat Ada. ni? Adalah. Itu pun buat pun bukan hari-hari sangat. Bila teragak nak buat, teringin nak buat kan, saya pergilah Tengok berjalan dekat, ke taman. dekat Itu pun Facebook tu ada dah masuk ramai kat taman tu pagi-pagi tu. itu bila berat saya dah turun bawah 120 kilo. Baru start actively lah. Baru sebab kaki dah tak sakit kan. Sebab sebelum tu kaki saya sakit nak jalan. Oh okay. So maksudnya dari memang 153 tu memang restriction lah dari segi movement apa semua lah ya. Ya. Okay, so alright. Sekarang ni dari segi pemakanan kan, dalam katalah Tuan buat sekarang maintain dengan berapa jam? I mean setiap hari tu. Tuan maintain lah ataupun sekarang. Kalau sebab biasanya untuk maintain ni saya selalu buat 48 jam. 48? 48. Okay, maintenance. So kalau bulan puasa ni macam mana? Bulan puasa tu omat je lah. Sehari Bulan puasa sekali. omat 23. Okay. So, maksudnya kalau sekarang ni lebih pada omat lah. Kalau hari biasa tu memang maintain dalam 48 jam? Ke ataupun yang 48 jam. Okay, so alright. So kalau untuk kawan-kawan yang omat kan, sebab ramai macam sekarang ni ramai orang nak buat tapi omat tu mereka tak boleh nak ikut lagi tu. Makan sehari sekali lah, so macam tak mampu kan. So cuba maybe Tuan boleh flashback balik. So kongsikan masa start dengan 16-8 masa tu, berapa kali makan masa tu? I mean your meals a day. Walaupun saya buat 16-8 ke 12-12 kan. Saya cuba minimumkan pengambilan makan. Okay, berapa kali tu? Maksimum Tuan ambil berapa? 2 kali. 2 kali So that means 2 meals a day lah. Saya cuba 2 kali je. Pasal peringkat permulaan dulu masa 12 tu memang 3 kali lah. 3 kali. Sebab masa tu saya kalau dengan roti canai tak boleh pisah. Okay. Pagi kena makan roti canai. Tapi dalam masa yang sama saya belajar tinggalkan dia. Saya tinggalkan breakfast. Okay. Untuk saya capai 2 kali sehari je makan. Okay, saya biasanya makan tengah hari, tengah hari atau petang. Okay, lunch dengan dinner. Biasa lunch pukul berapa? Lunch dengan dinner tu pukul berapa? Untuk orang yang baru nak bermula lah. Antara pukul 12 tengah hari hingga pukul 1. Okay, maksudnya tu suku-suku separuh juga? Ya. Okay, untuk dinner, macam mana pilihan makan masa dinner tu? Pukul 6 hingga pukul 7. Pukul 6, pilihan pukul 7? Makan sama juga. Makan sama juga, suku-suku separuh. Suku separuh lah. Maksudnya in between tu tak ada snack langsung? Tak ada. Tak ada. Okay, so daripada kawan-kawan yang kat luar sana yang baru nak bermula, saya rasa ini adalah satu cara yang anda boleh ikut. So mulakan at least pun 3 kali tu maksimum, tapi kurangkanlah. Dan kepada kawan-kawan yang dah biasa dengan IF, so why not bulan puasa ni kita full swing sikit dengan omat. Okay, so selain daripada tu, Tuan ada tak menggunakan certain supplements ke ataupun certain food untuk boost metabolism ke atau any other things yang membantu untuk lebih kenyang lama lah, 48 hours, 7 hari macam tu. So ada tak? Setakat ni tak ada lagi lah. Saya tak just ada minum air apa ke? sebab minum air. Minum air kosong ataupun kopi. Kopi O kosong. Kopi O kosong? Okay. Air kosong. Sebab saya takut nak ambil suplemen. So maksudnya Tuan masih bertahan dengan air lah. Air kosong atau kopi O kosong atau teh O kosong macam tu. Okay. So alright, kepada kawan-kawan yang dekat luar sana, saya rasa ini adalah satu inspiration untuk anda
Okay, so maybe Tuan boleh kongsikan sedikit so antara cabaran peringkat awal tu. Sebab ramai yang Cabaran nak peringkat awal. cabaran. Apa yang yang menjadi cabaran, kenapa ramai orang je nak mula tapi sekejap je lepas tu dah hangat-hangat je lah, lepas tu dah tak buat. So antara cabaran yang Tuan alami peringkat awal. Kawan-kawan lah. Sebab kawan-kawan tahu saya apa kan, dia suka ajak makan. Saya suka makan kan sebelum ni. Tapi itulah macam saya kata tadi, itulah untuk mengelakkan tu semua tu, kita kena ada satu pegangan lah orang kata. Macam saya sumpah diri saya, kalau saya makan, saya macam tu je. Big why lah, big why kenapa Ah. kita nak dan maybe kepada kawan-kawan yang online boleh share live session ni dan tulis kat situ antara perkara yang betul-betul mengubah Tuan Eri ialah big why. Dan saya kongsikan sedikit big why beliau ialah so beliau bukan takut lah, macam tak nak menyusahkan orang lain. So Anyamin katalah meninggal pada waktu tu kan. So apa yang berlaku? Macam mana orang nak menguruskan jenazah yang 150 kg it is not easy kan. So saya rasa itu adalah satu kekuatan yang mendorong Tuan Eri untuk melepasi cabaran. Especially kan sebab kawan-kawan ni dia memang macam tu. Dia memang suka menggoda kita. Betul. Dia menjadi bukan penasihat rakan sebaya, pemusnah rakan sebaya. Pemusnah rakan sebaya. So ada dua kawan lah. Ada kawan yang support, ada kawan yang macam kita kena hati-hati sikit lah dekat situ. Okay. Alright. Ada satu soalan lagi daripada Puan Azmah. Dalam proses buat 7 hari tu, ada tak apa-apa kesan sampingan yang Tuan rasa? Kesan sampingan yang saya rasa yang kalau orang yang banyak dibicarakan macam sakit kepala lah. Sakit kepala sakit lah. Kepala je. Sakit kepala. Memang sakit kepala. Tapi ada kan petua mengatakan kalau sakit kepala buat air bancuhan garam semua kan. Tapi saya pun garam sebab saya ada tinggi, saya takut juga nak ambil garam sebenarnya. Ada pernah cuba kan, tapi takut-takut. Tapi saya banyak rehatkan diri je lah. Minum air kosong banyak dan rehatkan diri. Itu je. Okay. So tadi Tuan kata ada dari segi ada darah tinggi juga kan, dan juga ada diabetes. Selain daripada berjaya turunkan like 50 kg, more than 50 kg ni, apa lagi kebaikan IF yang Tuan rasa terhadap diri? Yalah, macam kerja manis tu memang bacaan HbA1c saya dah okey dah, bawah normal dah. Lepas tu paras gula dalam darah normal, darah tinggi pun normal, kolesterol saya pun dah normal. Tapi yang paling saya rasa yang terasa sangat bila IF ni, sebab saya ni dulu suka marah. Suka marah? Suka marah, cepat melenting. Bila IF ni saya perasan saya boleh kawal kemarahan tu. Lebih tenang. Dan boleh rasa lebih tenang. So menarik tu. Betul. Sebab itu yang saya rasa. Kalau tak dulu bila cepat orang kata nak cepat marah, cepat bengis kan. Macam tak boleh nak fikir lagi kan. Tapi bila saya dah IF kan, saya boleh bertenang lagi. Boleh berfikir, boleh tengok, rasa tenang. Mood tu lebih stabil lah Mood tu lebih stabil. Okay, so that's why kalau kita puasa dalam Islam pun tak boleh marah-marah sebab aku sedang berpuasa kan. So that's why dalam IF pun kita boleh dapat juga benefit tu Okay, so ada soalan lagi. So ada yang tanya, maybe kalau Tuan tak keberatan, Tuan bekerja sebagai apa dan adakah like puasa atau IF ni memberi impact ataupun mengganggu proses pekerjaan, nature of work dan sebagainya? Sebab bila kita buat IF, saya buat kerja sendiri je. Saya berniaga sendiri. So lebih mudah lah dari segi flexibility tu. Kalau nak ikut, kalau apa pun tak nak kata ganggu apa yang saya buat pun tak ada juga. Sebab kalau macam biasa, kalau saya nak menebas ke apa semua, saya buat boleh macam buat biasa, macam biasa je. Biasa sebab IF ni kita boleh minum.
Orang macam Betul. puasa sunat. IF ni kita boleh Betul. minum. Seramai orang yang takut kan. So, 48 Ah, jam. Kita boleh minum. Tapi of course lah, Allah bisa tegal biasa kan. Mula-mula hmm. memanglah start dengan 12-12, naikkan slowly ikut kemampuan diri kita. Ya. Betul? Sebab satulah, sebab ramai yang tanya saya sebelum ni yang nak buat IF. Satunya, bila nak mula, kita kena sabar, kena banyak sabar. Betul. Kebanyakan yang orang saya jumpa ni tak sabar nak kurus cepat. Itulah masalahnya kan. Satu yang penting sabar. Kesabaran tu Hmm, penting. sabar Lagi ingat satu, tu. Sabar. ah, lagi satu kita kena buat ikut step dia. Betul. Jangan dengar orang, wah 7 hari, aku pun nak buat 7 hari. Betul. Lepas tu buat tu je lah. Ah, Lepas tu dah tak buat lagi dah. lepas tu dia sebab ini sikap ni memang banyaklah saya jumpa macam tu. Okey tak apa, dia kata oh kau buat apa? Okey aku boleh buat 1 hari, dia buat 1 hari. Tapi dua Lepas tu, hari dia buat, lepas tu tak boleh lah. Sebab apa? betul. Sebab tak biasa. Betul. Sebab Jadi tu itu sebab saya IF ni sebenarnya it's a new norm. It's a new norm, it's a new nah, lifestyle. Dia hmm, bukannya diet. So ramai orang macam betul. sebenarnya kita nak naik berat badan pun bukannya dalam masa 2-3 hari, betul? Setuju. Betul. Kita pun ambil masa, so tak boleh lah nak turun tu mendadak macam tu kan. So saya suka Mhm. point Tuan Heri, sabar. So pada kawan-kawan yang online tu tulis sabar. Ya kesabaran tu penting. Itu penting Hmm. kesabaran, mind dan sebagainya Okay, so maybe apa lagi pendapat Tuan Eri selama 8 bulan dalam IF ni. So adakah Tuan Eri suggest orang di luar sana untuk start amalkan IF ni? A new norm a new norm. Hmm. Pada ramai pada yang di FB saya yang tanya macam mana nak bermula apa semua kan. Okay. Dan di FB saya pun saya ada kongsikan macam mana cara saya bermula apa semua. Sebab IF ni nak katakan bagus, memang bagus. Berpuasa kan. Sedangkan Betul? Nabi Allah dulu pun untuk berhajat kepada Allah, untuk berdoa pada Allah pun dia berpuasa. Betul. Dia menghadapi kesakitan pun berpuasa. Sebenarnya banyak hikmah berpuasa. Betul. Sangat setuju. Terlalu banyak. Cuma kita je yang kurang nak mengambil tahu. Cuba kalau kita search macam Mak Salih, saya tengok dia orang search apa semua dia orang nak buat kan. Sebenarnya banyak hikmahnya, banyak kebaikannya yang perlu dicari. Kalau kita cerita Yang sendiri lupa. ah, kalau kita cerita pada orang, orang boleh dengar tapi masuk kiri keluar kanan. Lagi baik kalau orang tu tahu point tu, dia cari sendiri. Dia belajar dan Betul. cari sendiri point tu. Kita yang nak inisiatif kita macam yang Tuan Eri Ya. cari macam mana kurus dengan berpuasa. So bukan setakat dengar-dengar apa yang orang cakap. So awesome. Sebab itu adalah daripada diri kita sendiri. Okay, so Keinginan ada kita kan. betul. Kepada kawan-kawan luar sana yang sedang menonton, so sedang join live kita. So ada sebarang soalan maybe boleh nak kongsikan dan saya boleh ajukan pada Tuan Eri. Okay, ada satu soalan, macam mana Tuan handle craving dalam proses dalam proses buat IF tu? Sebab kan suka makan canai kan, so makan. Macam mana Tuan handle that craving tu? Kalau kita nak berhenti terus, macam roti canai tu lah, contoh roti canai tu lah kan. Nak berhenti terus, memang tak boleh. Sebab saya Okay. dulu, roti canai setiap hari 2 keping. Itu minimum lah 2 keping. Dia boleh pergi 3 keping atau 4 keping. Oh, teh tarik. Ya, sekali. Apa Sekali saya lah buat? tu. Saya set okay, minggu ni kalau boleh aku nak cuba kurangkan 1 keping. Okay. Cukup tak cukup, itu aja lah. Dan sebenarnya masa tu saya buat sampai tahap saya bawa duit cukup-cukup untuk makan 1 keping roti canai. Okay, so itu tips yang bagus tu.
Saya pergi kedai buat duit cukup-cukup untuk makan sekeping roti canai aja. Lepas tu Okey. air, sebab gula ni saya tak apa sangat, saya boleh stop, memang saya stop terus, saya berhenti terus dia tarik kan. Okey. Cuba kopi, kopi 3 dalam 1 tu dulu, memang satu hari saya boleh minum 6 seceh. Wow, banyak tu. 6 seceh. Itu saya nak kurangkan dengan saya gantikan dengan kopi O. Oh, switch lah. Switch. Saya Oh, tukarkan kopi O kosong. okey. Mula-mula memang 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 rasa daripada lidah Nak rasa manis tu. biasa, minum Okey. tak ada gula kan. Cuma mula Hmm. saya campur stevia. Okey. Okey, saya gantikan dengan stevia kan. Adalah sebotol jugalah saya cuba kan. Tapi Okey. alang-alang saya buang terus stevia Okey. tu saya minum kosong. Oh, okey. So keywords dekat sini yang Tuan Eri kata ialah kurangkan. Kepada yang Nah, tulis saya dan burger berpisah tiada, sama juga macam Tuan Eri dengan roti canai berpisah tiada tapi boleh. So keywords dia ialah kurangkan. Okey, so komen kurangkan. kurangkan. Tadi sabar, Kalau kurangkan. hmm, kalau makan burger tu makan setengah ya. Makan setengah mungkin satu burger tiga dua 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 satu hari kurangkan satu lepas tu Hmm, order bang saya nak setengah aja burger hmm, kurangan. Sebab macam roti canai bila sekeping, bila saya dah sampai sekeping tu, saya Mm-mm. kurang kan, saya potong roti canai tu, saya bagi kucing separuh, saya makan separuh. Okay, to the extent potong sendiri okay, so macam tu. Kat kedai tu ada kucing, saya bagi kucing tu makan sikit, saya makan sikit. Lepas tu Okay, boleh lah kan lama-lama dia boleh, stop. sebenarnya boleh. Okay. Alright, okay, so that means kalau Tuan Eri yang beratnya 153 kg dengan ada isu, penyakit dan Kesihatan. sebagainya, boleh Mhm. kan, yang masalah pun boleh. So saya rasa anda di luar sana memang sangat-sangat boleh lah. So pelan-pelan. Hmm. So yang pertama sabar dan saya rasa big Sabar, why tadi. Big why tu sangat-sangat penting. Mind. Set betul, mind. Sebab kalau kita tengok, kita nampak tapi kita betul-betul tak ada hati yang nak berubah memang tak akan jadi. Kan? betul. Alright Keinginan tu. Okay, keinginan Okay, so kalau ada soalan lagi maybe boleh kongsikan. Okay, so alhamdulillah saya rasa Tuan dah bagi banyak tips di luar sana. So apa saranan Tuan untuk orang di luar sana yang nak buat memula ni, macam mana nak memula dan kesimpulan sedikit daripada perjalanan Tuan selama 8 bulan ni dalam proses nak buat IF ni. Pada yang orang yang nak mula ni, saya sarankan lah, sebelum Hmm. bermula tu, sebolehnya dapatkan sedikit info atau pengetahuan ilmu tentang Ilmu IF. lah betul. Saya setuju. Sebab sebab kalau kita buat sesuatu yang kita tak tahu, kita dengar-dengar cakap orang macam ni macam ni macam ni, kita Hmm, kita tak tahu mana ke mana kita nak hala tuju betul. kita. Hmm, setuju. Jadi kita kena ada ilmu. Sebesikit kita kena ada ilmu. Tahu kenapa kita buat, bukan hanya ikut-ikut. Ya, betul. Sebab kita nak Okay, tahu apa yang kita buat. betul. Itu penting. Ilmu Hmm, penting. okay. So kat sini kalau kita tengok kan setengah orang bila dia tak ada ilmu, so dia buat Mhm. setakat ikut-ikut. Okay, Lisa Suryani buat, kita buat. Tengok orang kat Facebook berjaya, kita buat. Tapi sebenarnya nanti bila ada cabaran, contohnya sakit kepala ke apa kan, dia tak tahu kenapa sakit kepala tu berlaku. Kan? So itu yang Mhm. menyebabkan give up lah. Sebab tak ada ilmu. Betul. So Betul. betul. Jadi, cabaran tu bila kita ada ilmu kita tahu okay ini yang kita akan hadapi. So kita expect benda tu akan berlaku. So lebih mudah kita untuk counter dari segi action dia. Ya, Okay, so betul. lagi apa lagi saranan Tuan terhadap kawan-kawan kita kat luar sana yang nak bermula ni? Yang pertama kena ada ilmu. Yang kedua sabar. Matalah mana fokus. Dia penting fokus. Istiqomah. Fokus. Ah, Betul. So ayat tu saya suka. Fokus. Okay, so kawan-kawan istiqomah. fokus. Tulis fokus. Okay, so alright.
Sekejap saya share komen Wan Izma. Setuju, mesti ada ilmu. Sebelum ni pun Izma ikut-ikut tanpa ada ilmu. Tapi selepas tengok YouTube apa semua tu, so lebih konsisten dan boleh counteract dalam action. So saya rasa congratulations kepada, sebab kalau kita nak belajar pun ABC pun kena dengan cikgu kan. So saya rasa it is good. Sebab kita kena ada ilmu ilmu, sabar, fokus, istiqomah dan disiplin, betul? Betul. Disiplin pun kena ada. Disiplin. So kepada yang tadi nak makan burger tu, make sure bawa untuk satu je. Lepas tu makan separuh macam Tuan Neri kan. Okay, so alright. So Tuan Neri berapa kg lagi untuk capai anda punya ideal weight dan apa matlamat anda, I mean your own personal mission ataupun plan lah lepas ni? Saya ada dalam lebih kurang dalam 20 kilo lagi lah untuk dibuang. Okay. So bila plan nak capai tu? Saya kalau boleh, saya dalam tahun ni jugalah. Dalam tahun ni okay. So dalam tahun ni lah. Sebab dia semakin hampir pada sasaran tu, dia agak sukar sikit lah perjalanan tu. Betul, saya faham. Itu akan pergi pada soalan saya seterusnya. Macam mana Tuan overcome waktu plateau? Sebab ramai orang bila plateau dia give up. Plateau dia dah. So macam mana Tuan overcome plateau phase? Sebab saya pun pening juga kepala bila tengok cara orang lain cara. Sebab IF ni betul, kita kena sentiasa bereksperimen dengan diri kita sendiri. Exactly. Apa yang kita makan sendiri sebab setiap manusia tak sama. Betul, setuju sangat. Setiap manusia tak sama. Yang saya faham lah, yang dah 8 bulan ni kan dengan IF kan, saya faham manusia tidak sama. Sebab mungkin sebab saya ada penyakit, lepas tu gaya hidup saya macam ni. Orang lain gaya hidup dia mungkin lain apa semua. Dia tak sama. Apa pengalaman orang kita boleh kutip sebagai rujukan aja. Kita tak boleh tiru bulat-bulat. Exactly. Kita kena create kita punya sendiri punya plan. Daripada kisah-kisah orang, kita kena create, kita kena cuba. Okay, ada setengah orang dalam masa IF boleh minum kopi kosong. Okay, betul. Ini pengalaman saya. Ada kawan saya pun saya suruh minum kopi O kosong. Dia minum, tapi berat badan dia tak turun-turun pun. Okay. Bila dia berhenti minum kopi O kosong, baru berat badan dia turun. Okay, betul. Betul. Mana dekat situ memang kita kena sentiasa bereksperimen pada diri kita sendiri. Betul. Saya setuju. Okay, sebenarnya apa yang Tuan Eri raise up tu memang sangat tepat. Sebab apa? Dalam proses kita bukan saja RF sebenarnya, kita diet, kita punya exercise pattern, semua tu berbeza. Kita boleh dapat satu ilmu, satu manual, tapi kita kena jadi detektif untuk diri sendiri. So kita yang kena ambil plan tu, tapi kita cuba adjust. Sebab contohnya macam caffeine tadi kan. So orang yang ada caffeine dia mungkin ada isu dengan caffeine intolerance. So dia tak turun. Ada orang yang okay dengan caffeine, dia boost up metabolism. Ada orang minum kopi cerit, ada orang minum kopi sembelit. So dia sangat bergantung dengan orang. Okay, ada orang yang minum susu berat turun, tapi ada orang yang lactose intolerance berat tak turun. So apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita ambil ilmu tu dan macam Tuan Eri kata tadi, kita sesuaikan dengan diri kita, dan that's why boleh buat journal. Jadi food detective lah sebenarnya. Okay. Alright. Okay, so saya minta anda tulis kat situ kepada yang online, food detective. Detektif diri sendiri. Okay, so Tuan Eri ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan sebagai satu punch untuk kawan-kawan kita di luar sana yang nak mula tapi tak mula-mula lagi? Yang dah ada tapi tak mula juga ni, macam mana nak buat ni? Sebab benda ni, nak kata macam mana, kalau kita push pun tak ada keinginan daripada dalam diri sendiri, tak ada keinginan yang kuat pun tak jadi juga, betul?
Betul, betul. Diri ya. Sebab kawan-kawan saya, ramai juga kawan-kawan saya macam tu juga. Okay lah, besok lah mula, besok lah. Dia punya Nak besok tu mati, dah 8 bulan dah. nak mati matilah. Mati memang mati, semua orang mati. Memang, yalah, betul. Nak mati semua Yang mati. Tapi macam mana kita mati? itulah maksudnya, betul, exactly. Ha. Mentality kita kan, eh? Hmm. Sebab Oh, kalau okay. kita nasihat boleh nasihat lah. Tapi sama ada dia dengar atau tak, susah. Sebab kalau Betul. ada orang boleh dengar, tapi setakat mana dia bertahan. Betul, betul, Sebab betul, kan betul. rata-rata rakyat Malaysia ni belum kena dekat batang hidung dia sendiri, dia takkan berubah. Berubah. So kita kena Kebanyakan begitu. okay. Tapi kalau boleh dalam bulan Ramadan yang mulia ni, kalau boleh kita kutip lah yang kita Nah, korang ada pengalaman tu, janganlah sampai kena dekat kita baru kita nak berubah. InsyaAllah kita sama-sama betul. doakan. Okay, so saya InsyaAllah. rasa sampai terima kasih Tuan Neri kerana sudi berkongsi. Saya rasa banyak sangat tips-tips yang Tuan Neri dah kongsikan. So saya rasa ini adalah satu inspirasi untuk kita semua. So untuk sama-sama sihat dan insyaAllah kita sama-sama doakan Tuan Neri dapat lagi turunkan 20 kilo untuk capai ideal weight insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, okay. So again terima kasih. Saya rasa antara saya simpulkan sedikit. So saya rasa yang penting sekali minda. Minda kita kena kena sentiasa positif dan kita nampak apa yang kita nak. So big why. Alright, so saya rasa terima kasih Tuan Neri atas perkongsian yang sangat awesome. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terus Boleh, lagi 20 kilo. InsyaAllah. Okay, InsyaAllah. Okay, saya ucapkan selamat meneruskan ibadah berpuasa dan insyaAllah semoga puasa kali ini mendapatkan berkatan untuk semua insyaAllah. Dan look forward dan jangan lupa untuk kawan-kawan di luar sana, sekarang ni kita tengah IF. So bila IF kita panggil Islamic fasting. So dan nanti bila dah lepas bulan puasa jangan lupa untuk teruskan IF Islamic fasting ni bersama dengan IF yang kita dah kongsikan insyaAllah. Okay, so alright. Saya rasa sampai di sini saja. Terima kasih sekali lagi Tuan Eri. Ada kata-kata terakhir untuk orang yang sama-sama dengan kita hari ini? Ada kata-kata terakhir dari Tuan Eri? Okay, pada yang sedang ber-IF tu, sabar. Sabar. Sabar itu penting. Sabar. Keyword, sabar. Sebab dugaan pun kita kena sabar. Belum puasa ni kuat dugaan dia kan. Sabar. Alright, sabar itu penting sekali. Alright. Okay, so terima kasih sekali lagi Tuan Eri. So look forward untuk perkongsian later insyaAllah. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Okay.